Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Insyaallah pada pagi ini kita akan uh, sentuh tajuk yang penting juga dalam bidang fiqh, iaitu pelajaran yang ke-17, rukhsah anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, alhamdulillah, sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi ini kita dapat berhimpun di sini, kita dapat sama-sama menjalankan tanggungjawab kita. Saya sebagai guru, kamu menjalankan tanggungjawab sebagai pelajar. Jadi alhamdulillah, kepada siapa yang dapat hadir pada pagi ini, terima kasih banyak-banyak atas kehadiran anak-anak sekalian. Jadi insyaAllah kita akan sentuh tajuk yang penting juga, yang menjadi perkara yang penting dalam kehidupan kita, iaitu menunaikan solat. Tanggungjawab kita sebagai hamba Allah SWT iaitu menunaikan solat, beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selain daripada ibadat-ibadat lain, tanggungjawab kita menunaikan solat. Okey. Di rukhsah anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang dikatakan dengan rukhsah? Apa yang dikatakan dengan rukhsah? Jadi rukhsah ni, kalau kata mudahnya lah, kemudahan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, kemudahan. Itu kataan yang paling mudah. Kataan yang paling mudah, rukhsah ni iaitu kemudahan. Apa yang dikatakan dengan rukhsah, ataupun kita katakan sebagai konsep rukhsah, iaitu keringanan hukum yang disyariatkan oleh Allah SWT kepada seseorang yang mukallaf kerana keuzuran tertentu. Ataupun dengan kata lain, keringanan. Keringanan hukum. Keringanan hukum yang disyariatkan oleh Allah SWT sebabkan ada keuzuran. Ada keuzuran tertentu. Sama ada kita sakit ke, kita dalam keadaan musafir ke. Jadi ada keringanan yang Allah SWT berikan kepada kita. Yang pertama sekali, berbuka puasa ketika musafir. Kalau kita musafir pada bulan Ramadan, bulan Ramadan kita wajib puasa. Tapi kita bermusafir pada waktu bulan Ramadan, pada siang hari di bulan Ramadan. Jadi kita dibolehkan berbuka puasa ketika musafir. Tapi kena gantilah. Tak boleh lah tinggalkan macam tu je. Selepas bulan Ramadan, kita kena ganti puasa yang kita tinggalkan. Yang keduanya, menyapu balutan. Menyapu balutan semasa mengambil wuduk. Kalau kita cedera yang teruk, kena tangan ataupun kaki patah ke, ataupun kena melecur tubuh badan, termasuk anggota wuduk kita, kaki melecur, tangan melecur, muka pun mungkin melecur. Jadi dalam keadaan tersebut, kita dibolehkan untuk menyapu balutan. Yang ketiganya, hukum rukhsah ni adalah harus terusnya solat jamak dan qasar ketika musafir. Nanti kita akan sentuh selepas ini. Dan solat ketika sakit. Kalau kita sakit, macam mana kita nak solat? Solat ni, ikut dalam apa keadaan sekalipun, kita tak boleh tinggalkan. Kita kena tunaikan. Sama ada kita dalam keadaan sakit ke, kita dalam keadaan terlentang ke, kita dalam keadaan tak boleh nak bangun ke. Jadi macam mana pun kita perlu menunaikan solat. Dan juga solat jamak dan qasar ketika musafir. Masa kita musafir, kita boleh jamak dan qasar. Apa dengan jamak dan qasar? Nanti selepas ni kita akan sentuh. Hikmah rukhsah dalam ibadah. Hikmah yang pertama, menunjukkan Islam adalah agama yang mudah dilaksanakan. Islam adalah agama yang mudah dilaksanakan. Tak susah. Semuanya mampu dilaksanakan oleh manusia. Tak ada yang tak boleh langsung. Mampu dilakukan oleh manusia dan tidak memudaratkan.
malah menyihatkan lagi tubuh badan. Okay. Yang kedua, membuat keputusan berdasarkan keutamaan. Okay. Bila kita buat sesuatu, mesti tengok keutamaan. Yang mana patut kita dahulukan, yang mana yang patut kita kemudiankan. Dan mana kita dapat merasai kasih sayang Allah SWT. Allah SWT berikan rukhsah kepada kita sebagai tanda kasih sayangnya kepada kita. Tanda kasih sayang Allah SWT kepada kita. Okay. Dan seterusnya, melaksanakan ibadah mengikut kemampuan masing-masing. Okay. Allah SWT tidak memberatkan ibadah tu kepada kita, melainkan mengikut kemampuan kita. Okay. Kita berpuasa, Allah SWT syariatkan puasa, dan puasa itu mampu kita lakukan. Kalau kita solat, sama juga. Ini kita mampu melakukan solat, tidak berat, mudah saja bagi kita yang nak melakukan solat. Jadi berat pada orang yang tak mahu melakukan solat, dia jadi berat lah gitu. Okay. Dan seterusnya, tetap melaksanakan ibadah walaupun dalam keadaan kesulitan. Okay. Dalam keadaan macam mana pun, kita perlu menunaikan solat. Tak ada alasan untuk tinggalkan solat. Kena lakukan solat ataupun kena tunaikan solat, kena dirikan solat. Okay. Yang kita sentuh yang pertama, menyapu balutan. Okay. Apa maksud dia? Menyapu air ke atas pembalut luka. Okey, pembalut luka bagi menggantikan wuduk untuk membolehkan ibadah seperti solat. Okey, kita sapu air pada pembalut luka. Okey, hukumnya wajib bagi anggota wuduk yang sakit. Okey, berwuduk atau sama ada dalam untuk berwuduk ataupun untuk mandi wajib. Okey. Cara berwuduk bagi sebahagian kecil anggota wuduk yang tidak boleh kena air. Okey, macam mana cara dia? Okay, kita ambil wuduk macam biasa. Okey, kita ambil wuduk macam biasa, buat kumur, gosok gigi kalau boleh, kalau mampu lah. Kalau mampu kita gosok gigi, lepas tu masuk muka. Okey. Lepas tu apabila sampai ke anggota wuduk yang luka, kita sapukan sahaja air ke atas luka tersebut. Contohlah, okey, contoh tangan kita luka, okey, disebabkan aksiden contohnya kan. Okey, jadi bila macam tu keadaannya, dah tentu tangan kita berbalut. Bila berbalut tak boleh kena air, jadi kita boleh sapukan sahaja ke atas balutan tersebut. Okey, ke atas balutan tersebut. Jika luka itu tidak boleh disapukan dengan air, elakkan daripada menyapunya. Okey, kalau biasa kalau luka tu yang teruk ataupun macam contohlah apa nama tu, kita melecur kan, terbakar kulit kan, terbakar kulit. Okey, jadi air kita tak boleh basuh pada luka tersebut. Okey, jadi kita boleh sapu saja. Okey, boleh sapu saja. Tapi kalau sapu pun tak boleh, kita boleh elakkan daripada menyapu tempat yang luka tersebut. Sebab mungkin kalau luka tu kena air, dia akan memudaratkan. Okey, dia akan memudaratkan, dia akan jadi lambat baik. Dia akan jadi implikasi ataupun kesan-kesan yang lain lah yang memudaratkan pada luka tersebut. Okey, dan bila dah selesai itu semua tu, maka kita bolehlah tunaikan solat seperti biasa. Okey, seperti biasa. Okey. Sebahagian besar anggota wuduk tidak boleh terkena air jika anggota seperti tangan, kaki dan kepala pesakit perlu bertayamum. Okey, kalau katakan tiga anggota tersebut tak boleh kena langsung, tak boleh kena air langsung. Okey, kalau ketiga anggota tersebut tidak boleh kena air langsung, maka kita boleh bertayamum dan seterusnya kita boleh tunaikan solat seperti biasa. Tak ada alasan untuk tinggalkan solat. Tidak ada alasan untuk tinggalkan solat. Okey, jadi seluruh anggota wuduk tidak boleh, kalau sekiranya anggota wuduk tidak boleh kena air, angkat hadas dengan tayamum. Okey, kita dah belajar itu macam mana tayamum. Cuma gunakan debu dan sapu muka dan kedua tangan sahaja. Okey, jika disahkan tidak boleh bertayamum oleh doktor, solat boleh ditunaikan tanpa wuduk. Okey, biasa boleh ya. Kalau katakan
ada luka tertentu pada anggota wuduk kita boleh sahaja bertayamum, okey, boleh sahaja bertayamum, tak ada masalah, okey, tak ada masalah. Okey. Dan seterusnya, tidak perlu menggantikan solat apabila sembuh. Bila kita dah tunaikan solat secara bertayamum, maka kita tidak perlu gantikan lagi solat. Okey. Maknanya solat yang kita lakukan dengan tayamum itu adalah sah. Tidak perlu diulang kembali solat tersebut. Okey. Apabila sihat nanti, tak perlu ulang. Okey. Jadi itu adalah rukhsah. Allah SWT memudahkan kita. Bila kita hadapi masalah-masalah tertentu, maka kita dibolehkan, diringankan, diberi kemudahan untuk melakukannya. Okey. Seterusnya jamak dan qasar. Solat jamak dan qasar. Apa dia solat jamak dan qasar? Iaitu solat ni merupakan perkara yang wajib, yang paling penting kepada umat Islam. Satu kewajipan yang paling penting kepada umat Islam dan wajib ditunaikan. Tak kira walau apa keadaan sekalipun. Okey. Kita macam mana pun kena tunaikan solat. Subuh, baik zuhur, baik asar, baik maghrib, baik isyak, wajib kita tunaikan. Okay, walau dalam apa keadaan sekalipun. Kita sakit ke, kita bermusafir ke, wajib kita tunaikan. Kita berada di rumah ke, kita berada di hospital ke, kita berada di mana-mana sahaja, dalam hutan ke, tengah padang pasir ke, tengah lautan ke, kita perlu tunaikan solat. Tak boleh tinggalkan. Okay. Dan seterusnya, solat jamak dan qasar dan jamak merupakan salah satu rukhsah pada solat. Okey. Terusnya jenis-jenis rukhsah. Okey, jenis-jenis rukhsah iaitu jamak. Okey, jamak ni apa maksud dia? Himpun ataupun kita kumpulkan. Okey, himpun atau kumpulkan. Dari segi istilahnya, kita menghimpunkan dua solat fardu dalam satu waktu dengan syarat tertentu. Okey. Dua solat fardu dalam satu waktu. Contoh, zuhur dan asar, maghrib dan isyak. Okey. Dua tu sahaja. Zuhur dan asar, maghrib dan isyak. Tak ada subuh dengan maghrib, tak ada. Ataupun subuh dengan isyak, tak ada. Subuh dengan zuhur, tak ada. Okey. Okey, dari sudut bahasa qasar pula, iaitu pendek atau ringkas. Okey. Dari sudut istilah, memendekkan solat 4 rakaat kepada 2 rakaat. Contoh, zuhur 4 rakaat, kita solat jadi 2 rakaat saja. Asar 4 rakaat, kita solat 2 rakaat. Isyak 4 rakaat, kita solat 2 rakaat. Okey. Maghrib dengan subuh, nak pendekkan kan? Tak ada. Maghrib dengan subuh ni tak boleh nak pendekkan. Okey, maghrib tetap 3 rakaat, subuh tetap 2 rakaat. Tak jadi maghrib 1.5. Tak jadi. Ataupun subuh 1 rakaat saja, tak ada. Okay. Jadi maghrib dan subuh tetap 3 dan 2 rakaat. Yang boleh pendekkan zuhur, asar dengan isyak. Okey, jamak dan qasar. Ada jamak, ada qasar, ada jamak dan qasar. Okey. Jamak dan qasar kombinasi menggabungkan dua solat dalam satu waktu dan memendekkan 4 rakaat kepada 2 rakaat. Jamak dan qasar. Okey. Okey, seterusnya syarat musafir yang diharuskan untuk rukhsah solat. Okey, bukan semua musafir kita boleh buat jamak dan qasar ni. Bukan semua keadaan musafir. Okey, musafir yang macam mana? Perjalanan yang tidak bertujuan untuk maksiat. Okey, perjalanan yang tidak bertujuan maksiat. Contoh dah. Okey, musafir pergi ke mana? Ke Siam, nak pergi Langgan Pelacur. Contoh. Itu tak boleh. Okey, tak boleh kita nak jamak dan qasar. Ataupun kita contoh lagi, kita pergi musafir ke mana? Ke Genting Highland, nak main judi, nak main mesin kan? Nak main mesin. Itu tak boleh. Okey, tak boleh. Sebab itu adalah untuk tujuan maksiat. Okey, tak boleh buat jamak dan qasar. Okey, yang kedua, destinasi yang ditujui melebihi 2 marhalah. Okey, kita musafir ini mesti dua marhalah. Apa maksud 2 marhalah? Maksudnya lebih daripada 82 km.
lebih daripada 82 km. Okey. Jadi kalau kurang daripada dua marhalah, contohnya lah kita musafir setakat 60 km sahaja. Jadi kat situ kita tidak diharuskan, tak boleh nak buat rukhsah dengan cara jamak dan qasar. Kita tetap kena semayang macam biasa. Masuk waktu zuhur, semayanglah zuhur. Masuk waktu asar, semayanglah kita semayang asar. Dan penuh. Iaitu kalau zuhur 4 rakaat lah kita semayang. Kalau asar 4 rakaat lah kita semayang. Okey, dan mengetahui destinasi yang dituju. Okey, kita nak ke mana? Bukannya mengagau tak tahu entah bela-bela je kan. Aku ni pergi je bawa kereta ni, bawa motor ni, nak ke mana sebenarnya kan? Tak boleh. Jadi kena jelas destinasi kita. Kita nak pergi mana? Nak pergi Kuala Lumpur ke, nak pergi Cameron Highland ke, nak pergi Bukit Tinggi ke, nak pergi Fraser Hill ke, nak pergi Kuala Terengganu ke. Jadi jelas. Okey, jadi jelas. Okey, kita tahu bila tempat yang kita nak tuju. Okey, jenis solat jamak. Okey, solat jamak ada 2 jenis. Okey, yang pertama jamak takdim. Okey, jamak takdim. Apa dia maksud jamak takdim? Iaitu menghimpunkan 2 solat fardu dalam waktu yang pertama. 2 solat fardu dalam waktu yang pertama. Okey. Contoh dia menunaikan solat zuhur dan asar dalam waktu zuhur. Okey, menunaikan solat zuhur dan asar dalam waktu zuhur. Yang kedua, menunaikan solat maghrib dan isyak dalam waktu maghrib. Itu dia jamak takdim. Iaitu himpunkan 2 solat fardu pada waktu yang pertama. Waktu pertama antara zuhur dengan asar adalah waktu zuhur. Waktu pertama antara maghrib dengan isyak adalah pada waktu maghrib. Yang kedua, jamak takhir. Solat jamak takhir iaitu menghimpunkan 2 solat fardu dalam waktu yang kedua. Okey. Contoh dia menunaikan solat zuhur dan asar pada waktu asar. Okey. Waktu yang kedua iaitu antara zuhur dengan asar adalah waktu asar. Yang kedua, menunaikan solat maghrib dan isyak pada waktu isyak. Okey, waktu yang kedua antara maghrib dan isyak adalah waktu isyak. Itu jamak takhir. Okey, jamak takhir. Okey, seterusnya rukhsah jamak, syarat rukhsah jamak dan qasar. Okey, syarat dia kalau jamak takdim mendahulukan solat waktu yang pertama, iaitu waktu zuhur dan waktu maghrib. Kalau zuhur dan asar, kita sembahyang waktu zuhur dulu. Kita sembahyang zuhur dulu. Lepas tu lah kita buat solat, kita solat asar. Okey, kalau maghrib dan isyak, kita solat maghrib dahulu. Lepas tu barulah solat isyak. Okey, niat jamak dalam solat yang pertama. Okey, niat jamak dalam solat yang pertama. Masa kita nak angkat takbir pada waktu zuhur ataupun pada waktu maghrib, kita niat jamak dulu. Kita niat jamak. Okey, perjalanan berterusan sehinggalah masuk waktu solat yang kedua. Maknanya perjalanan kita tu panjang. Okey, panjang dan melepasi waktu solat yang kedua. Waktu solat yang kedua. Kalau kita yakin, kalau kita punya musafir ataupun perjalanan kita tu sampai ke rumah kita pada waktu yang pertama. Jadi kat situ kita tidak diharuskan. Okey, tidak boleh kita buat jamak dan qasar. Okey. Jamak takhir macam mana pula? Iaitu niat melakukan solat jamak takhir pada waktu solat yang pertama. Okey, niat solat jamak takhir pada waktu solat yang pertama. Okey. Jamak takhir ni kita buat solat yang pada waktu yang kedua. Okey. Macam mana kita nak mulakan dengan solat? Contohlah, okey, jamak takhir zuhur dan asar. Okey, kita buat pada waktu asar. Okey, kita nak buat solat zuhur dulu ke nak buat solat asar dulu? Okey. Jadi dalam keadaan macam ni kita buat solat
Kita boleh buat dua-dua. Sama ada kita nak dahulukan asar dulu pun boleh, kita nak dahulukan zuhur pun boleh. Okey, benda ni kena amali. Kita kena rajin musafir baru kita nampak. Baru kita biasa buat. Kalau kita duduk sebaik sini je memang tak nampak lah. Okey. Yang kedua, masih dalam perjalanan sehingga kedua-dua solat selesai. Okey. Jadi kalau perjalanan kita panjang, kita boleh buat jamak takhir. Okey, syarat rukhsah solat jamak dan qasar. Okey, syarat hendaklah melepasi kawasan tempat tinggal. Okey. Kalau kita duduk, macam saya duduk dekat Taman Gambang Damai kan. Saya kena keluar daripada Taman Gambang Damai ni dulu. Kena keluar. Contohnya keluar sampai pergi ke mana? Ke Serijaya. Dan sampai Serijaya kalau kita nak buat jamak qasar dah boleh dah. Okey, kalau macam korang duduk kat mana? Lepas 1, lepas 4. Keluar daripada lepas 1 ataupun lepas 4 dulu. Lepas tu barulah boleh buat jamak qasar. Okey. Yang kedua, tidak berniat bermukim lebih daripada 4 hari. Tidak termasuk perjalanan pergi dan perjalanan balik. Okey. Tidak melebihi 4 hari. Lebih daripada 4 hari dah kira bermukim. Okey. Lebih daripada 4 hari dah kira bermukim. Okey. Bila bermukim, maka kena solat macam biasalah, bukan lagi musafir, bukan lagi status musafir. Jadi kena solat macam biasa. Zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, isyak 4 rakaat. Lepas tu bila waktu masuk zuhur, sembahyanglah zuhur. Masuk waktu asar, sembahyanglah asar. Masuk waktu maghrib, sembahyanglah maghrib. Tak boleh jamakkan ataupun dan kita qasarkan. Okey. Yang ketiga syaratnya tidak berimamkan solat orang yang solat sempurna. Okey, orang yang solat sempurna. Okey. Kalau kita pergi ke masjid, tengok orang tu tengah sembahyang zuhur. Okey, orang tu memang dia orang tempatan lah. Kita musafir. Orang kat situ dia orang tempatan, orang yang bermukim. Jadi dia tak adalah dia buat jamak dan qasar. Jadi kita tidak berimamkan pada orang yang buat solat penuh. Solat penuh ataupun solat yang tak jamak. Okey, ataupun solat yang sempurna. Kita kena asing daripada dia orang. Okey, seterusnya masih dalam keadaan musafir ketika mengerjakan solat qasar. Masa kita tunaikan jamak dan qasar tu, kita masih dalam keadaan musafir. Maknanya kita belum sampai lagi ke rumah kita. Kalau kita dah sampai ke rumah kita, maka kita kenalah buat macam biasalah. Kalau waktu tu waktu zuhur, sembahyanglah zuhur macam biasa 4 rakaat. Jadi kalau nak jamak qasar mesti belum sampai rumah kita lagi. Okey, sebelum sampai rumah kita lagi. Okey. Terusnya cara solat jamak qasar dan jamak takdim. Okey, solat qasar dan jamak takdim. Okey, macam mana cara pelaksanaan dia? Kesepaduan ilmu fardhu. Bukan. Yang ni tadi saya dah sentuh dah. Okey. Cara dia macam mana? Niat jamak takdim dan qasar antara zuhur dan asar. Okey, niat jamak. Okey. Ini usalli fardhu adh-dhuhri rak'ataini qasran majmu'an ilaihi al-'asr. Jam'a taqdim lillahi ta'ala. Sahaja aku solat fardu zuhur 2 rakaat qasar dihimpunkan dengan solat asar kepadanya, jamak takdim kerana Allah Ta'ala. Okey, tak ingat ni yang Arab tak apa, ingat yang Melayu je pun tak boleh. Okey. Okey, yang kedua sahaja usalli fardal asri rak'ataini qasran majmu'an ila zuhri jam'a ta'khir. Okey. Yang ni sebenarnya ini yang yang pertama tadi jamak takdim. Yang kedua ni jamak takhir sepatutnya lah. Okey. Seterusnya jamak takdim dan qasar maghrib dan isyak. Okey, usalli fardhu maghrib salasa raka'atin majmu'an ilaihi al-isya jamak takdim lillahi ta'ala. Saja aku menunaikan solat fardu maghrib 3 rakaat qasar dihimpunkan dengan solat isyak padanya, jamak takdim kerana Allah Ta'ala. Okey.
Okey, yang kedua, usalli fardal isya rak'atain majmu'an ila al-maghrib. Jama' takhir. Sepatutnya jama' takhir kat situ. Lillahi ta'ala. Saja aku menunaikan solat fardu 2 rakaat qasar, dihimpunkan solat fardu isya 2 rakaat qasar, dihimpunkan dengan solat maghrib. Padanya jama' takdim, jama' takhir kerana Allah Ta'ala. Okey. Terusnya cara pelaksanaan. Niat jamak ketika solat yang pertama. Yang kedua masih dalam musafir sehingga solat kedua selesai. Okey, memanglah kita dalam musafir. Musafir ni ceritanya panjang kan. Perjalanan kita panjang. Allah Ta'ala sediakan jamak kasar ni untuk memudahkan kita. Tak perlu kita berhenti banyak kali. Sekali kita berhenti, kita boleh selesaikan. Kita boleh selesaikan. Okey. Ni pun untuk niat jamak takhir. Usalli fardal asri rak'atain qasran majmu'an ilaihi zuhr jamak takhiran lillahi ta'ala. Okey, saja aku menunaikan solat asar 2 rakaat qasar, dihimpunkan pada solat zuhur jamak takhir kerana Allah Ta'ala. Okey, seterusnya bagi isyak dan maghrib. Okey, jamak takhir isyak dan maghrib. Usalli farda maghrib salasa raka'atin majmu'an ilaihi lansya jamak takhir. Jamak takhir. Ini salah, dia slide ni salah lagi. Patutnya jamak takhir. Okey, hikmahnya disyariatkan rukhsah salat, iaitu memudahkan umat Islam melaksanakan ibadat ketika dalam perjalanan. Perjalanan kita jauh. Jadi kalau katakan tak ada rukhsah ni, jadi kita kena banyak kali berhenti. Sampai waktu zuhur kita kena berhenti sembahyang zuhur, sampai waktu asar kita kena berhenti sembahyang asar. Begitu juga dengan isyak dan maghrib. Jadi bila kita dibolehkan jamak dan qasar, jadi kita buat pada satu waktu saja untuk dua solat fardu. Okay, seterusnya supaya umat Islam tetap melaksanakan tanggungjawab solat, tak kira dalam keadaan mana sekalipun, kita mampu melaksanakan tanggungjawab kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala menunaikan solat. Okay, galakkan kepada umat Islam agar musafir menimba ilmu pengetahuan. Okay, kita ni digalakkan musafir. Bukan duduk dekat tempat kita saja. Kita kena digalakkan untuk musafir. Okey, tak kira lah ke mana sekalipun. Tapi dengan syarat bukan tujuan maksiat lah. Okey, bukan tujuan maksiat. Bukan tujuan nak pergi main judi ke, bukan tujuan nak pergi langgan pelacur ke, bukan tujuan untuk apa-apalah yang benda-benda yang bukan apa yang bukan tujuan yang harus. Okey, bukan tujuan yang harus. Okey. Judi, benda-benda yang melarangkan. Jadi kita tak boleh. Okey. Dan sebagai tanda kasih sayang Allah SWT kepada umat Nabi Muhammad SAW. Untung kita jadi umat Nabi Muhammad SAW. Okey, diberikan kemudahan-kemudahan sebegini. Okey. Seterusnya, solat ketika sakit. Kita dah sentuh tadi menyapu balutan, yang kedua solat jamak dan qasar, dan yang ketiga ni solat ketika sakit, iaitu menunaikan solat mengikut keupayaan disebabkan sakit yang menghalang solat seperti secara biasa. Okey, sakit ni macam-macam kan. Ada sakit kita tak boleh berdiri, ada sakit kita tak boleh duduk. Ada sakit yang kita hanya terbaring saja. Terbaring. Tak boleh nak bergerak ke mana-mana kan. Duduk terbaring je. Okey, jadi dalam keadaan sakit pun kita kena sembahyang. Tak boleh tinggalkan sembahyang. Okey, tak boleh tinggalkan sembahyang. Mesti kita tunaikan sembahyang, mesti kita tunaikan solat. Okey, tapi mengikut keadaan sakit kita. Okey, mengikut keadaan sakit kita. Okey, kaifiat cara menunaikan solat ketika sakit. Okey, iaitu yang pertama sekali secara duduk. Iaitu duduk seperti duduk di antara dua sujud. Okey, atau mengikut kemampuan. Okey, kalau kita boleh duduk antara dua sujud, duduklah di antara dua sujud. Tapi kalau kita tak mampu nak duduk antara dua sujud,
kita kena duduk atas kursi, boleh, tak ada masalah, boleh duduk atas kursi. Contoh kalau kita dekat tengah laut kan, duduk atas bot kan, macam mana kita nak duduk antara dua sujud? Dah tentu susah kan. Jadi kita duduk yang mana yang bolehkan untuk kita sembahyang. Bolehkan kita sembahyang. Nak berdiri memang dah tak boleh dah. Oleng kan, oleng. Nanti kalau kita berdiri nanti jatuh dalam laut pula kan. Jadi tak boleh. Jadi kita duduk dengan cara yang mudah untuk kita sembahyang. Sama ada duduk atas kursi ke, duduk atas pangkin ke, apa sajalah. Yang penting kita kena tunaikan solat. Okey, ketika rukuk tundukkan sedikit kepala. Okey, tundukkan sedikit kepala, dahi setentang dengan tempat sujud. Kita bila rukuk tu Allahu Akbar. Macam tu. Kita tunduk sedikit je. Okey, dahi tu kita tujukan pada tempat kita nak sujud. Okey, sujud dilakukan seperti biasa jika mampu. Okey, kalau tak mampu kita tunduk lebih rendah daripada rukuk. Contoh, okey, Allahu Akbar. Okey, kalau rukuk macam ni. Okey, bila nak sujud, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Kita rendahkan lagi. Okey, kita tunduk lebih rendah lagi daripada keadaan masa rukuk. Okey, kalau boleh sujud macam biasa, silakan sujud seperti biasa. Kalau tak boleh, kita tunduk lebih rendah daripada keadaan masa rukuk. Okey. Yang kedua berbaring. Okey, berbaring di atas rusuk kanan. Okey, berbaring di atas rusuk kanan. Okey, dada dan muka menghadap kiblat. Okey, dan rukuk dan sujud mengikut isyarat kepala. Isyarat kepala jelah. Kalau dalam keadaan berbaring. Okey, kalau kita boleh berjumpa, kita boleh tunjukkanlah macam mana cara nak sembahyang ketika berbaring. Yang ketiga, berbaring melentang. Tak boleh nak mengiring. Sebab kena stroke kan. Nak macam mana kan? Kena stroke. Tak boleh nak mengiring langsung. Tak boleh nak angkat langsung badan kita. Jadi mata naik pandang ke atas je kan. Mata pandang ke atas je. Okey, dalam keadaan melentang. Jadi kita tak boleh mengiring dalam keadaan melentang. Jadi macam mana cara dia? Bagi melentang, kaki mengarah kepada kiblat. Okey, kaki arah kepada kiblat. Okey. Yang kedua, kepala ditinggikan sedikit supaya muka dapat menghadap kiblat. Okey, kalau boleh nak letaklah bantal sikit supaya muka tu dapat menghadap kiblat. Okey, kalau tak boleh nak angkat kepala juga, tak apa, tak ada masalah. Okey, baring terlentang macam biasa. Okey, rukuk dan sujud dilakukan dengan isyarat kepala. Okey. Kalau ni main angguk-angguk macam tu lah. Okey, main angguk-angguk macam tu. Okey. Yang keempat, isyarat kelopak mata. Okey, ada isyarat dengan kelopak mata. Okey. Berbaring melentang, kaki menghadap kiblat. Ini dia kepala tak boleh naik langsung lah. Kepala tak boleh nak naik langsung. Terlentang menghadap pandang ke dinding je kan. Pandang ke siling je kan. Jadi cuma kaki menghadap kiblat. Rukuk dilakukan dengan menggerakkan kelopak mata. Okey, menggerakkan kelopak mata. Sujud dilakukan dengan isyarat pejamkan mata. Okey, yang macam itulah. Okey, Allahu Akbar gitu. Maknanya kita buat tindakan rukuk dan sujud tu dengan cara kita menggerakkan mata saja. Okey, menggerakkan mata. Okey. Yang seterusnya, ni dah tak boleh, mata pun dah terpejam dah. Okey. Gerak hati, gunakan hati je. Okey. Untuk sebut dalam hati, ingat dalam hati je. Okey, mata tak boleh nak buka, kepala tak boleh nak angkat, kaki tak boleh nak berdiri, pinggang tak boleh nak duduk. Jadi ini yang paling teruk sekali lah. Okay? Kalau sakit yang paling teruk sekali, kita gunakan gerak hati. Okey, kita solat dengan cara gerak hati. Iaitu dengan membaca bacaan solat dan mengingati pergerakan solat dalam hati. Ini paling dah tak larat dah. Habis ring dah kan. Habis ring.
Jadi dengan gerak hati. Okey. Jadi hikmah rukhsah solat ketika sakit melambangkan syariat Islam itu adalah mudah. Islam tu mudah saja. Cuma kita yang payah-payah kan. Kita yang susah-susah kan. Boleh je nak buat. Tak kira dalam keadaan apa sekalipun. Okay? Nak puasa boleh. Tak ada masalah. Kita mampu buat. Kita nak solat 5 waktu pun kita mampu buat. Kalau kita dalam keadaan sakit pun kita boleh melakukan solat. Tak ada masalah. Sebab ada cara-cara dia. Ada cara-cara dia. Okey, seterusnya. Umat Islam dapat menunaikan perintah agama dalam apa jua keadaan sekalipun. Sama dalam keadaan sakit ke, dalam keadaan musafir ke, dalam hutan ke, tengah lautan ke, tengah padang pasir ke, sakit kena stroke ke, kena darah tinggi ke, ataupun kena sakit jantung ke, apa-apa sakit sekalipun ada cara untuk kita tunaikan solat. Okey, dan seterusnya bukti kasih sayang Allah SWT kepada hamba-Nya. Allah SWT sayang kepada umat Nabi Muhammad, maka Allah SWT berikan rukhsah kepada kita untuk memudahkan kepada kita menunaikan ibadat kepada Allah SWT. Kena bersyukur. Okey, berbanding dengan umat-umat yang terdahulu. Umat-umat yang terdahulu tak dapat rukhsah macam yang kita dapat, ataupun tak dapat kemudahan seperti mana yang kita dapat. Okey. Okey, jadi mengapa Islam mewajibkan solat ketika sakit? Okey. Sebab apa? Solat adalah ibadat paling utama dalam Islam. Bukan utama saja. Solat adalah ibadat wajib. Okey, wajib fardu. Okey, fardu ain kepada umat Islam. Okey, sebab tu adanya solat ketika sakit. Okey, solat dapat mencegah manusia daripada kemungkaran. Okey, kita nak tengok orang tu baik ke tak baik ke, kita tengok dia jaga solat ke tidak. Okey, insya-Allah siapa yang jaga solat, dia punya perangai dia bagus. Juruh, orang Kelantan kata kan, juruh. Jadi kalau orang tu tak jaga solat, memang kita tengok muka dia pun muka dah tak ada cahaya, tak ada nur kan. Tak tahulah kan, kadang-kadang kita boleh bezakan orang yang selalu ambil uduk, orang yang selalu tunaikan solat, muka dia ada cahaya, ada nur. Okey, ada nur. Kalau orang tu selalu tinggalkan solat, biasa muka dia tu macam yalah tak ada nur, nampak kelabu gitu je kan. Tapi bukan semualah orang boleh nampak macam tu kan. Okey. Yang ketiga, mengharapkan pertolongan Allah dalam keadaan senang dan susah. Okey, bila kita tunaikan solat ni, kita mengharapkan Allah SWT tolong kita. Solat tu sendiri, as-salah. Okey, solat tu sendiri dari segi bahasanya adalah doa. Okey, bila kita tunaikan solat, bermakna kita berdoa kepada Allah SWT. Okey, bermakna kita berdoa kepada Allah SWT. Dan yang keempat, solat dapat menyembuhkan penyakit. Okey, solat dapat menyembuhkan penyakit. Okey, berdasarkan pergerakan tertentu. Bila kita solat, hati kita tenang. Bila kita solat, kita tidak tension. Bila kita solat, kita tak stres. Maka kat situ insya-Allah Allah SWT akan memberi kesembuhan kepada kita. Okey, kepada kita. Okey, rukun. Perbezaan rukun sah solat. Okey, ketika sakit dan ketika musafir. Okey. Dalam ketika sakit, keadaannya dilakukan secara duduk atau berbaring, mengiring atau menelentang atau isyarat mata atau isyarat hati. Okey, kalau ketika musafir, ketika musafir kita solat dalam boleh lakukan solat tersebut dengan secara jamak qasar dan juga harus dilaksanakan secara sempurna. Okey, kalau musafir ni tak ada alasan lah, memang kena berdiri lah. Tak boleh lah kau ngada-ngada nak sembahyang dengan cara duduk ke, sembahyang dengan cara berbaring ke, tak boleh. Sebab musafir ni memanglah kau sihat. Okey, kau sihat. Jadi kena sembahyang macam biasa. Okey, sembahyang macam biasa. Okey, dan juga kalau katakan tak mau buat jamak dan qasar. Okey, tak mau je buat jamak dan qasar. Nak sembahyang penuh juga. Zuhur 4 rakaat pada waktu zuhur. Okey, sampai waktu asar. Jalan-jalan lepas tu sampai waktu asar. Nak sembahyang 4 rakaat asar. Boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah. Tapi seeloknya kita gunakanlah
rukhsah atau kemudahan yang Allah Taala telah berikan kepada kita. Okey. Seterusnya tempoh dalam kalau sakit ni dalam tempoh sakitlah. Dah sihat tak boleh lah nak sembahyang macam tu. Jangan pula ngada-ngada. Engkau dah boleh berdiri, boleh berlari lah, tiba-tiba engkau nak sembahyang cara duduk sembahyang secara baring tak boleh lah. Kenalah sembahyang macam biasa. Kenalah sembahyang secara berdiri. Okey, kalau musafir, okey, hanya jamak dan qasar ni ketika musafir saja. Dah sampai rumah, kita dah bermukim dekat sesuatu tempat, dah menetap dekat sesuatu tempat, tak boleh lagi nak buat jamak dan nak buat solat jamak dan qasar. Okey. Okey, dah tamat dah. Kalau ada apa-apa persoalan boleh ajukan kepada saya insya-Allah. Okey. Kalau ada apa-apa pertanyaan boleh ajukan. Kalau tak ada, jadi saya rasa kita boleh berhenti kat sini. Seperti biasa, tugasan yang perlu anda lakukan untuk untuk pengukuhan, boleh buka buku teks muka surat 113 hingga 128. Seterusnya boleh tonton 3 pautan YouTube yang saya berikan untuk tajuk ni, tajuk rukhsah. Tajuk rukhsah ni. Seterusnya boleh jawab quizzes yang disediakan. Pastikan skor kamu dapat 20/25. 20/25. Kalau kurang 20, kurang daripada 20, sila ulang kembali supaya dapat lebih daripada 20/25. Dan yang seterusnya sila jawab modul aktiviti mesra digital pendidikan Islam muka surat 57 hingga 60. 57 hingga 60 di bawah tajuk rukhsah anugerah Allah Subhanahu Wa Taala, dan snap tugasan, markah quizzes dan hantar kepada saya apabila telah selesai tugasan. Itu saja daripada saya. Apa yang baik itu datangnya daripada Allah SWT, kekurangan dan kenaifan daripada diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.